Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq Syazwan bin Elsam 2210566. Grup kami akan membentangkan tentang peranan mahasiswa dalam pembentukan etika dan peradaban. Pertama sekali adalah abstrak. Kajian ini mengkaji langkah-langkah yang boleh diambil untuk menerapkan peranan pelajar dalam pembentukan etika dan peradaban dalam pendidikan di Malaysia. Ramai pelajar memberi responden seperti mewujudkan perpaduan di kalangan pelajar, menyedari bahawa menjadi wakil negara dan menjadi harapan untuk negara. Seterusnya, pendahuluan. Kemajuan sebuah negara Malaysia yang bersatu padu adalah satu halangan yang memerlukan banyak tenaga, daya tahan dan persefahaman untuk membentuk perpaduan. Perhimpunan ini juga merupakan pelapis bertenaga yang kuat akan menjadi sumber penting untuk memerangi penentangan bangsa dan agama. Tajuk yang akan dikaji adalah mengenai peranan pelajar dalam pembentukan etika dan peradaban Malaysia. Dalam bahasa Inggeris, etika bermaksud kualiti, toleransi dan moral yang mendalam. Dalam bahasa Melayu, moral membayangkan maklumat berkaitan moral atau moral yang mengarahkan harta individu dan perhimpunan. Seterusnya ialah objektif kajian kumpulan kami. Objektif kajian ini adalah pertama sekali adalah untuk mengenal pasti peranan mahasiswa dalam pembentukan etika dan peradaban. Seterusnya ialah mengkaji langkah-langkah yang boleh diambil bagi menerapkan peranan mahasiswa dalam pembentukan etika dan peradaban dalam pendidikan di Malaysia. Nama saya Amir Hakim bin Ismail. Nombor metrik saya adalah 22100567. Jadi saya akan membentangkan tentang kajian lepas. Untuk kajian lepas, ada beberapa perkara yang perlu saya nyatakan. Yang pertama adalah para mahasiswa harus bangkit dan mengetahui tentang kewajipan untuk memupuk perpaduan sehingga pengurusan alasan terus dijamin. Isu ketidaksamarataan pencapaian ilmiah di kalangan pelajar bumi putera dan bukan bumi putera di negara ini boleh menggagalkan perpaduan secara tidak langsung yang tidak dijaga dengan sewajarnya dan bijaksana. Menurut Sanusi Osman, isu sebenar yang kita hadapi bukan kerana perpaduan ataupun perhimpunan etnik yang berbeza yang wujud di negara ini, namun lebih kritikal, iaitu sensasi prasangka di kalangan individu di negara ini yang terlalu menyalah gambarkan berkenaan isu ini. Adalah menjadi kewajipan para pelajar untuk bersaing dengan perpaduan dan jaminan pengurusan sehingga kemalangan yang tidak masuk akal seperti 13 Mei 1999 tidak dipulihkan. Pendekatan Islam Hadari adalah salah satu idea penting untuk semangat agama dan tilapia moral. Ini adalah kerana piawaian Islam Hadari yang menggariskan daya tahan iaitu tasamuh, mesyuarat, tasawur, mengekalkan equity al-is, kawalan tasawuf yang mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil alamin untuk manusia secara konsisten menurut Syarifuddin Muhammad. Pelajar juga perlu melihat dengan tepat apakah cara berfikir di sebalik latihan, pengajaran dan pembelajaran mereka. Mengikut Islam, perkataan latihan membayangkan cara terbaik untuk menangani hubungan dengan naluri manusia dan melaksanakan interaksi instruksif melalui arah dan model. Akibat latihan juga dapat dilihat melalui perubahan dalam cara mereka berkelakuan, aktiviti dan kesan selepas penakulan. Latihan yang tidak berkesan tidak hanya merugikan tenaga, masa dan wang tunai, namun yang lebih ditekan apabila hasilnya bertentangan dengan apa yang diinginkan. Oleh itu, belajar adalah sumber manusia yang penting untuk memacu dan menggerakkan keseimbangan negara secara strategi, kewangan dan sosial. Mengikut Becker 1987, sumber manusia berkaitan dengan maklumat, data, pemikiran, kebolehan dan tahap kesejahteraan yang dimiliki oleh orang dalam menyelesaikan kewajipan dan kewajipan mereka. Pertanyaannya adalah berapa banyak pelajar yang memainkan tanggungjawab dan kepercayaan sebagai sumber manusia iaitu sumber negara yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq Ashifah bin Ali Imran, nombor metrik 2210600.
Ini akan membentangkan tentang hasil kajian. Jadi kami telah melakukan 2 kaedah untuk mendapatkan hasil kajian, iaitu temu bual dan sumber rujukan daripada internet. Jadi ini adalah nama-nama responden yang telah kami terima, iaitu Muhammad Hazriq bin Bahari, Afikah Syakirah binti Rafiq, dan Muhammad Alif Afiki bin Muhammad Asawadi. Jadi untuk responden pertama, iaitu Muhammad Hazriq bin Bahari. Beliau berkata di tempat belajar beliau berlaku kes kita katakan diskriminasi dan perkauman yang kuat lah, di mana satu kaum tu duduk sama dia orang mengejek kaum yang lain, dan berlakulah pemusuhan antara kaum-kaum tu. Jadi si Hazriq dia kata perlulah ada kerjasama antara pihak-pihak yang berwajib lah, seperti MPP di universiti beliau dan pelajar-pelajar lain, bekerjasama dalam memeteras sifat ataupun aktiviti perkauman yang melampau ni lah. Seterusnya kita bergerak kepada responden kedua, iaitu Afikah Syakirah binti Rafiq. Beliau berkata di tempat belajar beliau terdapat masalah etika dan peradaban, iaitu munculnya beberapa individu dan kita kata dalam kumpulan besar lah, yang mempunyai sifat mementingkan diri yang melampau, di mana bab kata Afikah, bila berkata suatu hari tu dia melihat benda ini telah berlaku secara melampau lah, di mana terdapat 2 ke 3 orang mahasiswa yang sedang berada dalam kesusahan, dan mahasiswa yang lain melihat saja lalu dan buat indah tak indah saja. Mereka membiarkan mahasiswa itu berada dalam kesusahan tanpa dihulurkan sebarang pertolongan dan bantuan. Jadi bab kata Afikah ini, beliau berkata beliau tidak suka melihat amalan seperti ini berlaku di tempat menuntut ilmu, di mana sepatutnya perkara-perkara ini tidak berlaku di tempat untuk kita menimba ilmu. Jadi seterusnya kita bergerak kepada responden ketiga, iaitu Muhammad Alif Afiki bin Muhammad Asawadi. Beliau menyatakan bahawa masalah yang terdapat di tempat belajar beliau adalah kurangnya aktiviti yang menekankan kepentingan etika dan peradaban di universiti beliau. Jadi disebabkan berlaku kurangnya aktiviti seperti ini, mahasiswa-mahasiswa dan pensyarah serta orang awam di universiti beliau menjadi tidak peka terhadap masalah ini. Jadi sedikit demi sedikit akan muncullah masalah-masalah yang sangat boleh kita kata membimbangkanlah jika jika masyarakat sekalian tidak peka akan etika dan peradaban, masalah etika dan peradaban di sekeliling. Jadi Muhammad Alif Afiki berkata lagi, bagi mengatasi masalah ini, ibu bapa beliau sering menasihati beliau dan adik-beradiknya untuk berhati-hati walau di mana jua, supaya tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif yang boleh menyebabkan masalah etika dan peradaban. Jadi dapat saya simpulkan bahawasanya sifat diskriminasi dan perkauman yang melampau, mahasiswa yang mementingkan diri dan kekurangan aktiviti yang menekankan kepentingan etika dan peradaban merupakan punca utama mengapa mereka merasakan terdapat masalah etika dan peradaban di universiti masing-masing. Jadi untuk menerangkan lagi objektif
kajian kedua kami, iaitu mengkaji langkah-langkah yang boleh diambil bagi menerapkan peranan mahasiswa dalam membentuk etika dan peradaban dalam pendidikan. Jadi didapati bahawa beberapa langkah yang boleh diambil bagi menerapkan peranan mahasiswa ini, iaitu menurut Afiqah Syakirah, langkah yang boleh diambil adalah kita perlulah berfikiran matang. Dan daripada Muhammad Hazrik berkata, langkah yang boleh diambil adalah dengan sentiasalah jujur dalam pendidikan. Dan lain sekali daripada Muhammad Alif, dia menyatakan bahawasanya langkah-langkah yang boleh diambil mewujudkan kempen bagi menekankan lagi aspek etika dan peradaban ini lebih mendalam dalam kalangan mahasiswa-mahasiswa di universiti masing-masing. Jadi saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Hazim Imran bin Nurdin, nombor matrik 2210578. Jadi saya akan membentangkan tentang rumusan. Tujuan kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengetahui atau mengenal pasti peranan mahasiswa dalam pembentukan etika dan peradaban dan mengkaji langkah-langkah yang boleh diambil bagi menerapkan peranan mahasiswa dalam pembentukan etika dan peradaban dalam pendidikan di Malaysia. Jadi kaedah menumbuh-bual merupakan salah satu daripada kaedah kajian ini. Kami telah menggunakan dua kaedah kajian, iaitu menumbuh-bual responden dan sumber rujukan. Kami telah menumbuh-bual beberapa orang responden untuk kajian ini. Jadi hasil daripada menumbuh-bual beberapa orang responden yang dijalankan, didapati bahawa pelajar adalah sumber manusia yang penting untuk memacu dan menggerakkan keseimbangan negara secara strategik, kewangan dan sosial. Hal ini kerana apabila pelajar mempunyai akhlak dan peradaban yang baik, tidak kira di mana ia berada, ia akan mempengaruhi orang di sekelilingnya. Tambahan, ia akan melahirkan lagi ramai mahasiswa yang berakhlak, beretika dan peradaban yang baik. Ia akan menjadi contoh yang baik kepada mahasiswa lain dan kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi seterusnya, nilai etika dan peradaban yang sedia ada seharusnya dipupuk dan diperkukuhkan dalam kalangan pelajar untuk mencapai pembangunan yang bererti bagi mencerminkan tingginya peradaban seseorang pelajar. Kefahaman yang jelas berkaitan nilai etika dan peradaban sewajarnya diambil berat oleh semua pelajar atau mahasiswa. Ini kerana melalui nilai etika dan peradaban dapat memberi impak yang besar kepada pelajar dalam kawal selia diri dalam urusan kehidupan. Hal ini juga perlu ditegaskan bahawa penerapan nilai etika dan moral perlu dilaksanakan untuk memberi kesedaran kepada pembangunan masyarakat sivil yang menekankan kepada peningkatan moral dan integriti dalam sistem masyarakat. Melalui pembincangan yang dikemukakan, wujudnya kelompangan yang wajib dijalankan pekaji berkaitan instrumen nilai etika dan peradaban terhadap pelajar di IPT. Dalam konteks ini, kemahiran tentang nilai dan etika wajar diajar melalui kaedah secara formal atau secara informal, dan ianya merupakan salah satu kaedah yang berkesan bagi memberi pendedahan kepada pelajar atau pekerja mengenai kepentingan nilai, etika, akhlak dan moral serta isu-isu berkaitan. Diharapkan kajian ini akan menambahkan lagi mahasiswa yang mempunyai etika dan peradaban yang baik di Malaysia. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat luar mendapatkan maklumat berkenaan etika dan peradaban mahasiswa di Malaysia. Sekian, terima kasih.